Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada detik ini. Alhamdulillah. Sebelum tu kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pada detik ini. Kalau semalam kita dah live untuk kali yang pertama, untuk fasa yang kedua ni lah, kita akan ada 7 hari, kita akan ada berbaki 5 hari lagi. Sekarang ni hari yang kedua. Okey, alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah, dengan perjuangan baginda bersama para sahabat yang sanggup bermandian darah, sanggup korbankan segala harta, sanggup berkorban jiwa dan raga semata-mata untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di sinilah. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita dapat menikmati dua perkara sampai ke hari ini, biarpun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita hampir 1440 tahun, dah hampir 1440 tahun, 41 dan juga kepada para sahabat baginda, lepas tu saudara mara, tabi-tabiin, sampailah ke hari ini, sampailah pewaris ulama kan, sampailah hari ini, alhamdulillah. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, hari ni kita berada di 6 April 2020. Okey. Dan hari ini adalah hari yang ke-30. Kalau abang tak silap, hari ke-30 untuk PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Alhamdulillah. Dan juga amboi banyak pula masuk. Kejap aku lupa nak bagi slow. Alhamdulillah, pada hari ini kita insya-Allah masuk je malam ni, masuk je maghrib tadi, kita terus masuk ke 7 hari lagi Ramadan. Okey, masuk hari 7 hari lagi kita akan menemui satu bulan yang kita rindui, iaitu bulan Ramadan. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sebelum tu, apa khabar semua? Sihat tak? Sihat semua tu? Sihat juga kita? Ada 13 orang tengah live ni. Alhamdulillah, abang harapkan semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan semua bersahaja bersama family. Mungkin ada tadi abang pesan kan, abang cakap sebelum kamu join live abang ni, pastikan urusan-urusan peribadi itu sudah selesai. Alhamdulillah. Thank you Amir. Sudah selesai, maksudnya dah solat, dah semua benda, dah makan, dah puasa, dah puasa pula. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dan juga abang ada para sahabat semua, orang ahli-ahli syurga ada dalam ni. Yang abang dapat perasan ada 3 orang sahabat Kelantan abang semalam, Rafiz, itu dia ada dalam ni. Fuad ni nak kena jemput ni jadi panel. Nak tak Fuad join live Ana? Lepas tu Ayub. Yang the rest of it ratanya adik-adik lah. Jadi abang nak panggil dulu satu-satu. Ridu, Syasha, Rafiz, Fuad. Fuad, aku tak layan kau punya chat kat atas-atas tu. Ayub, Amir, Hazirazul, Adina. Selesai urusanmu, baru kau duduk. Okey, lepas tu Nurin, Saidatul, Dayang Saidatul. Dan kita ada ahli baru. Ini abang perasan lah.
Fikri. Assalamualaikum Fikri. Fikri, Syasha ni ada Fikri sini. Fikri ni, Fikri yang rupa-rupa macam air tu bah. Lepas tu Izati, Eli macam biasa. Setia kau Eli begitu. Dan Halawatul Tasnim. Assalamualaikum. Razi, Zahida, thank you sebab repost apa yang abang kongsikan dengan kamu. Herman, Datuk Laja. Wah, ini first time ni Datuk Laja join ni. Kita ada Datuk ya di sini. Okay, Datuk, kirim salam Datin. Okay lah, baiklah. Adik-adik yang dirahmati sekalian, pada hari ini kami pula. Hari ini abang lebih kepada macam solo lah. Tak ada guest hari ni. Esok baru ada guest, ada tamu. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, tajuk hari ni macam kamu nampak di bawah tu kan, keyakinan bermula daripada diri sendiri. Kan? Keyakinan bermula daripada diri sendiri. Benda ni berkait juga dengan yang semalam, iaitu tajuk yang apa tajuk semalam kita? Ingatkah? Okay, abang sebutkan tajuk semalam segala keadaan bermula daripada keyakinan diri. Okay? Lepas tu Rafiz pun sudah kongsikan dengan kita macam-macam dia kongsi. Antara perkara yang macam dia kongsikan, jangan pernah kita mau menaikkan macam bina keyakinan diri, jangan suka buat comparison, macam kita suka compare dengan orang lain. Compare, Fuad pandai bercakap, Fuad lantang bersuara, dia lah mantap, aku tak boleh, aku tersuara, contoh. Kan Fuad kan? Go invite Fuad. Hari-hari akan datang. Ya Rafiz? Sabar. Lepas tu macam Rafiz lebih kepada kongsikan pada kita semua, iaitu fokus pada diri, okey? Dan juga kita kena percaya dengan diri. Mesti setiap manusia ni yang Allah wujudkan di muka bumi ni, dilahirkan di muka bumi ni, mesti ada kelebihan tersendiri. Benda tu ada, kau kena cari. Kalau kau tak jumpa, mungkin kawan kau yang akan jumpa. Contoh, asal kau ni macam kau jenis yang macam OCD sikit, macam semua benda, ataupun kau jenis yang detail. Aku tak tahu, aku memang macam ni. Itu antara boleh dijadikan kelebihan. Jadi maksudnya, kita ada kelebihan itu untuk dimanfaatkan ke benda yang lain lah, macam tu. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, dan juga Fuad, Rafiz. Ni kepada adik-adik abang yang di Sabah, yang geng bising juga. Gaduh lah korang dalam ni. Tu, Fuad, Rafiz tu geng-geng. Fuad ni sebaya, 28. Fuad ni sekarang dia belajar dekat UniKL. Sekarang dia intern yang tergantung. Sajok. Dan kesimpulan kepada semalam, segala kejayaan bermula daripada keyakinan diri ni, kita boleh simpulkan kepada jangan terlalu mencari yang terbaik. Jangan terlalu mencari kesempurnaan. Pasti kau akan kehilangan yang terbaik. Dan juga satu kesimpulan ringkas adalah don't limit yourself. Itu yang macam salah satunya lah. Okay, adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita teruskan kepada perkongsian abang pada hari ini. Abang lebih kepada macam mana kita nak yakinkan diri kita, ataupun lebih kurang abang nak ulas pada hari ini cerita berkaitan tentang bagaimana kita nak tingkatkan diri kita. Korang rasa macam mana kita nak tingkatkan? Sebelum korang fikir, sebelum dorang ni kecoh kat dalam ni, abang nak greet dulu orang-orang yang baru masuk. Siapa tadi abang nampak? Sofiana, abang nampak kau masuk tadi? Sofiana. Ni Amirul Irfan. Assalamualaikum. Fikri, kau ada soalan ke Fikri? Apa yang membuatkan Fikri tertarik masuk ke dalam live abang ni? Sejuk. Ina Suha. Okay, untuk pengetahuan semua lah kan, adik-adik yang berada dalam live abang ni antaranya semuanya budak-budak lagi. Semuanya yang macam umur 17, 18, 19. Semua rata-rata dalam tu. Adam Syar. Waalaikumsalam Adam. Dia tengah ucap bagi salam dengan abang kan. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, dalam kita nak membina keyakinan diri, abang adalah buat sikit macam pembacaan, adalah buat sikit macam tengok video kat YouTube kan. Jadi abang kongsikan dengan kamu semua antara benda yang abang rangkumkan. Benda ni juga abang belajar di Kolej Abang semester 4. Abang ambil teori pembangunan Islam, dan dalam tu ada juga menggunakan terms-terms ini. Tapi kita gunakan terms yang abang belajar di teori pembangunan Islam tu, kita gunakan di dalam membina keyakinan diri.
Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, ada 4 perkara untuk kita meningkatkan, macam mana kita nak tingkatkan diri kita. Itulah, betul Fuad. Jadi ada 4 perkara untuk kita tingkatkan diri kita. Antaranya, pertama yang abang boleh bagi kongsikan kepada abang, kongsikan 4-4 terus, lepas tu abang terangkan 4-4 ni, lepas tu nanti kita akan buka sesi soal jawab. Abang sebenarnya nak hadiahkan satu lagu rangkap, satu rangkap lagu yang ada orang request sambil-sambil tu lah. Rashidan dengan Hafiz Aiman. Assalamualaikum. So, terima kasih kepada 23 yang masih lagi setia. Mungkin ada yang baru masuk, baru selesai urusan dan sebagainya kan. So, stay tune. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita akan masuk kepada 4 perkara dalam kita mau meningkatkan diri, ataupun bahasa Inggerisnya upgrade lah. Thank you for the love. So, 4 perkara. Pertama, ilmu yakin. Kedua, ainul yakin. Ketiga, hakul yakin. Bila tiga-tiga ni dah cantik, bila dah cantik ilmu, bila dah cantik ainul, bila dah cantik hakul, semua tiga-tiga kita ni yakin, kita akan pergi kepada kamalul yakin. Okey, kepada orang-orang yang nak tanya, boleh pergi kepada ada satu ikon tanda soal di tepi tu kan. Di bawah sekali ni, tekan dan letak soalan korang kat situ. Jadi aku boleh tengok dan pilihlah soalan nanti. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian, yang pertama abang sebut tadi apa? Ada 4 perkara kan? Ada 4. So, yang pertama tadi apa? So, abang tunggu jawapan korang, baru abang akan kongsikan poin yang pertama. Buat macam mana? Tak ada ikon. Jadi, adik-adik dirahmati Allah sekalian, kita akan teruskan kepada ilmu yakin. Baiklah, ilmu yakin ni sebenarnya simple je pun. Dalam kita nak meningkatkan diri kita, semakin banyak kita tahu, semakin banyak ilmu ni kita kena cari. Semakin banyak pembacaan, semakin banyak kita jumpa orang, semakin banyak kita menghadiri majlis ilmu. Dan majlis ilmu ni sebenarnya majlis dalam perkataan bahasa Arab. Ini daripada Ustazah Asma Harun. Dia ada kongsikan, dia abang ambil daripada nukilan kata-kata Ustazah Asma Harun dan abang apply di sini. Dia kata majlis ni bahasa Arab. Jadi majlis kalau dijadikan kata dasar, jalasa. Jalasa yang dimaksudkan dalam majlis itu, jalasa ni membawa maksud duduk. Jadi majlis ilmu ni adalah satu tempat di mana kita kena duduk, kena ada pendengar dan ada pemberi ilmu. Barulah valid, boleh katakan valid hadis Nabi yang mengatakan bila ada majlis ilmu disebut nama Allah dan Rasul, maka malaikat akan memayungi dan tempat tu menjadi berkat. Okay, so simple benda tu, ilmu yakin. Thank you Fikri, fokus. So adik-adik Allah sekalian, ilmu, bila kamu ilmu dan kamu pergi mencari ilmu dan sebagainya, benda keyakinan tu akan makin datang bila ilmu tu kamu tuntut dengan tok guru, dengan guru-guru kamu. Bukan sekadar guru je lah. Mungkin dengan ilmu ni kamu dapat dengan kamu cuba untuk memahami keadaan sekeliling. Baca, ikra. Contoh, kamu tengok seorang pakcik yang membawa basikal tua, membawa basikal sebagainya. Lepas tu kita tengok dalam keadaan susah dan sebagainya. Mesti kita akan macam baca pakcik tu, kesian pakcik ni, mesti dia pergi tempat bekerja susah payah. Waktu tu hujan-hujan lagi kan. Terus kita pun terfikir, kita baca keadaan tu dalam keadaan besarnya pengorbanan seorang ayah. Macam tu lah, maksudnya kita baca. Dan ada benda tu, contoh kalau macam ini ni buku ni kebetulan bukan buku abang tapi buku di rumah ni. Contoh macam ni lah, ada buku-buku ni. Lepas tu abang sebenarnya terkejut, abang susun. Lepas tu abang ada buku ni. Ustaz Azhar. Lepas tu boleh ke saya menjadi jutawan? Lepas tu usahawan hebat. Dan juga ambil kau. Panas. Al-Waqi'ah. Ambil kau. Jadi adik-adik rahmati Allah sekalian, ada orang, ada ilmu tapi dia tak yakin. Ada. Memang ada orang. Yang semua bisnes-bisnes yang lingkup tu, semua adalah orang-orang yang macam ada ilmu tapi tak yakin. Jadi itu boleh katakan orang yang berani mati dan membuta tuli. Pergi je. Dan juga
Kenapa ilmu ni penting dalam kita mengenal keyakinan diri? Sebabkan ilmu ni lah kita akan merubah, ataupun boleh katakan ilmu akan merubah ketamadunan manusia. Macam itulah. Okay? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kalau abang kongsikan hadis, abang pernah, yang abang terlintas di fikiran abang sekarang ni, macam ada satu hadis, jika kamu mau dunia, kena ada ilmu. Jika kamu maukan akhirat, juga dengan ilmu. Jika kamu mau dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu tu. Okay? Ilmu ni cahaya yang menebusi hati-hati yang bersih. Wah. Baiklah. Selesai untuk ilmu, itu yang pertama, ilmu yakin. Kedua, ni yang macam seronok sikit lah. Macam ilmu yakin ni benda simple yang selalu kita dengar. Selalu kita adaptasikan, belajar, jumpa orang dan sebagainya. Okay? Itu perkara biasa. Tapi yang kedua ni, dalam kita meningkatkan keyakinan diri, ainul yakin ni sangat penting. Betul, sangat penting. Iaitu ilmu yakin ni, contoh, ainul yakin ni, ainul ni adalah perkataan bahasa Arab. Ainul ni dia mata. Mata. Kita ni semakin banyak kita tengok, semakin banyak kita tengok, semakin banyak itulah yang apa yang kita suap dengan mata kita ni, itu yang akan menjadi peribadi kita. Jadi banyakkan tengok, dan benda tu akan sedikit sebanyak kita akan tercabar diri melihat benda-benda yang baik je. Macam contoh, kau minat jadi seorang penyanyi. Jadi kau banyak tengok-tengok penyanyi yang macam mana taktik lontaran vokal dan sebagainya. Benda tu akan melihat. Dengan kamu melihat tu, kamu akan yakin. Baiklah, ini daripada Profesor Muhaya. Untuk adik-adik yang ada 17 orang dalam ni. Dan juga kepada sahabat-sahabat abang yang setia mendengar live ni. Okay? Dan juga yang sahabat abang yang first time masuk ni, Fuad. Fuad, Ana akan bawa pembawaan santai dan juga supaya budak-budak ni dapat catch up. Kita guna bahasa-bahasa yang mudah. Okay? Ada ke lagi Fuad? Tak ada tak? Ada lagi. Baiklah. Ini daripada Profesor Muhaya. Kepada yang belum tengok live ni dan dia tengok secara siaran ulangan, tak apalah, ikut je lah. Okay? Sebab abang perhatikan juga orang yang tengok ramai juga, kadang 30 orang. Macam semalam 126. Tapi abang tengok viewers tadi dekat 160, which means ada 40 orang lebih melihat siaran ulangan. So, terima kasih kepada 40 orang tu. Okay? Ini sama-sama kita buat lah. Kamu ikut apa yang abang buat. Okay? Abang buat macam ni. Yang abang mau praktikkan tentang ainul yakin. Cuba buat macam ni. Ambillah jari mana-mana. Ini kah mana-mana lah. Ini. Sudah buat? Buat macam ni. Okey. Yang ujung ni kan. Cuba letak di dagu kamu. Mesti di antara kamu semua, bila abang buat macam ni, di dagu kamu. Bukan dagu ini kah? Maksudnya di sini, kita lebih kepada kecenderungan kita adalah mata. Mata, tengok. Maksudnya, maksudnya kita lebih kepada melihat. Macam tadi kan abang cap fokus, tengok sini. Lepas tu letak di dagu. Padahal dagu sini. Maksudnya di sini, hikmah dia, Allah ciptakan kita dua mata, satu mulut. Maksudnya, mata lebih banyak melihat dan kita lebih cenderung kepada apa yang kita nampak daripada apa yang dicakap. Sudah kamu buat Mesti kamu semua ke sini kan? Kan ada yang macam bila abang sebut dagu, semua terus pergi sini. Ataupun ikut juga ke sini. Tapi kita memang kita ada lebih kepada pemerhatian. So, dalam kita merubah diri kita ni, dalam kita mau meningkatkan keyakinan diri, kita kena tengok benda-benda yang baik ataupun benda-benda yang memotivasikan kita untuk jadi baik juga. Nampak kan? Kepentingan ainul yakin, maksudnya apa yang kita suap di mata kita. Baiklah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, sekarang sudah minit ke-21.55. Asri. Assalamualaikum Asri. Dan seterusnya kita pergi kepada hakul yakin. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebelum abang refresh semula poin yang ketiga ni, abang nak tanya korang lah. Apa apa dua benda yang korang dah dapat tadi? Bagi tahu poin je. Yang pertama bang ini, yang kedua ini. So, kita masuk kepada yang ketiga, hakul yakin. 1 dan 2 tadi apa? Sambil-sambil abang rujuk buku ni balik. Assalamualaikum kepada yang baru masuk, Deragaman, Asri, suami Cik Puan Syazwana. Terima kasih kepada 19 orang yang
melihat live secara langsung pada malam ni. Baiklah, kita terus pergi kepada ilmu yakin, ainul yakin dan juga yang ketiga hakul yakin. Saya Azira, lepas tu kita pergi kepada hakul yakin. Hakul yakin ni hak iaitu benar. Benar. Maksudnya kamu yakin dengan benar. Macam mana? Contoh, abang nasihatkan siapa ya? Kadang kalau kita meminta nasihat kepada seseorang, dalam kita meminta nasihat dengan seseorang, macam kita minta nasihat dengan seseorang ni, lepas tu kita cakap, bolehkah kau nasihatkan aku? Contohlah kan, ada satu ulama ni, dia mau pergi ke dua tempat, lepas tu dia bingung, dia mau pergi yang satu tempat yang ramai ulama ataupun satu tempat yang ada satu ulama aja. Jadi dia pergi jumpa satu orang, dia kata, wahai sahabatku, di mana patut aku pergi? Yang satu tempat yang ramai ulama kah ataupun satu tempat yang ada satu ulama aja? Lepas tu kalau kita, mesti kita macam, bagus aku pergi satu ulama ni hebat ni, macam tu kan. Itu hati kita. Tiba-tiba bila kita minta nasihat dengan, pergilah kau. Cuba bayangkan, tiba-tiba dia bagi nasihat. Cuba kau bayangkan kalau kamu pergi ke satu ulama tu, dalam perjalanan kau tu, ulama tu meninggal. Macam mana? Takkah rugi ke perjalananmu? Pergi jalan kau yang ulama yang ada ramai di satu tempat tu. Pergilah kau. Poin dia di sini bukan kau cakap, jangan tu cakap bila kau minta nasihat, alah kau tak faham situasiku, aku mau pergi ulama yang satu ni biarpun dia satu orang je, tapi ilmunya banyak banding daripada yang ramai-ramai tu. Bukan. Di sini adalah satu di mana keberkatan dalam menerima nasihat ataupun mengamalkan nasihat tu adalah kamu pergi ke sana atas nasihat dia, bukan disebabkan nasihat dia bernas, tapi keberkatan kamu dalam menuruti nasihat yang orang tu bagi. Okay? Dan dalam kamu mau bagi tahu macam mengadu lah kan, dalam kamu mengadu dengan orang tu, pastikan kamu jujur dengan aduan kamu. Bila kamu jujur dengan aduan kamu, jadi orang yang memberi nasihat tu jujur juga dia memberi nasihat. Lepas tu bila dia kata, walaupun kau berat pada yang satu, tapi dia bercakap, pergilah kau yang kedua. Macam tu kan. Pergilah kau yang kedua. Kau mesti ada rasa berat hati, tapi disebabkan nasihat daripada orang itu, kau pergi, kamu dapat keberkatan dalam hidup. Dan juga berkaitan tentang ni, di mana hakul yakin dengan benar adalah kamu yakin dan kamu cuba dan kamu dapat rasa yang macam, contoh, bila abang nasihatkan, bang, macam mana bang mau zikir? Bila kau zikir ni, kau cuba menghayati dan tekan sikit suaramu. Lepas tu, dulu kau berzikir, Allah, ada orang nasihatkan, ada ilmu yang kau cari ke apa semua, Allah. Tiba-tiba sekali kamu mendalami ilmu, Ya Allah, Ya Allah, rasakan. Itu hakul yakin. Maksudnya, kamu sudah ada ilmu, kamu sudah ada ainul, lepas tu kamu dapat yakin dua benda ni meyakinkan kamu supaya macam benda tu benar. Aku sudah tuntut ilmu, aku sudah nampak kejayaan orang ramai-ramai, bila aku cuba untuk jaga suap mataku ni dengan benda yang apa yang aku mau, aku dapat rasa hakul, benda tu benar rupanya. Alhamdulillah. So, sebab kenapa? Teringat MCYC bang. Allah. Ukhti Zati. Assalamualaikum. Sani, Kak Ji, Sabri. Kepada Sabri, Hazira dan juga Ami. 3 buku. Buku tu abang still ada buku tu. Cuma PKP kan, takut pula nanti tersekat dan sebagainya. Jadi abang belum lagi urus lah. Tapi buku tu sedia ada lah dengan abang. Okay? Stay tune je untuk hari kamu baru-baru ni. Teringat CYC. Baiklah, adik-adik dirahmati Allah sekalian. Bila kita hakul yakin ni, bila kita sudah tahu, kita buat, kita rasa dan kita faham. Benda tu dicantumkan ketiga-tiga benda ni. Sebelum abang pergi kepada poin yang keempat, cuba ulang balik 3 poin yang abang bagi tahu tadi. Apa dia? Assalamualaikum, baru masuk.
Baiklah, kita akan terus pergi kepada yang keempat ni adalah rangkuman. Macam ada 4 perkara tadi kan, dalam kamu meningkatkan keyakinan diri kamu kan. So, ilmu, Sofiana, thank you Sofiana. Ilmu, ainul, hakul. 3 benda ni sudah lengkap dalam hidup kamu. Kamu buat dan terus buat, maka akan menjadi satu yakin yang penuh dengan kesempurnaan, iaitu kamalul yakin, iaitu kamu yakin dengan kamu sangat yakin. Yakin yang sempurna. Assalamualaikum Amirul, Pak An. Cuba orang masuk tadi. Kamalul yakin ni yang abang seronok sebab kenapa dia kena pada macam bila abang dapat ilmu tadi kan, abang macam cuba cari, cuba faham kan. Terus abang rasa macam, ya Allah terima kasih ya Allah sebab kau mudahkan aku untuk menyampaikan ilmu dengan adik-adik ni. Dan abang pernah rasa dalam hidup abang yang macam aku kena bagi tunjuk dengan adik-adik betapa bestnya jadi hamba Allah ni, betapa bestnya jadi muslim yang bertakwa ni, betapa bestnya walaupun ilmu aku sikit, tapi dengan sikit itu aku dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita tak perlu ilmu yang banyak ya. Tak perlu. Cek sirah-sirah Nabi dulu. Razi, kenapa bahasa Riyadh? Razi budak UM. Assalamualaikum Dati. Ada kawan-kawan abang masuk juga. Yakin macam orang masak. Fikri, tahukah abang tulis di sini contoh masak juga pasal kamalul yakin. Hebatlah kau. Ada sebelah abang tak? Begini, kamalul yakin ni kau yakin dengan sempurna dan berbalik kepada yang macam abang mau kongsi dengan adik-adik kan. Abang pernah aku buat buku untuk tunjukkan pada semua orang yang macam mana apa yang aku rasa dalam hidup aku 28 bertatih ni. Tak perlu pun ilmu banyak-banyak sebab dalam kita rezeki kita ni ada rezeki yang berbeza-beza. Macam tu tengok Razi. Razi orang yang dalam bidang pengajian Islam yang Allah rezekikan dalam bidang bahasa Arab, Quran, hadis. Allah letakkan dia di situ. Kalau abang tanya Razi, pernahkah kau terfikir yang kau akan di situ? Tak bang. Tapi Allah sudah rezekikan Razi di situ. Kalau kita selak balik sirah Nabi bang. Antaranya yang abang sangat kagum Khalid Al-Walid. Kesian Khalid Al-Walid masuk Islam terus pergi berperang. Betul, Martokols. Lucu namanya. Assalamualaikum Martokols. Jadi berbalik kepada kamalul yakin ni, poin dalam kesempurnaan keyakinan sempurna ni adalah kau sudah buat, kau sudah tahu, kau sudah buat berulang-ulang, dan bila kau berulang-ulang kau buat, benda tu menjadi. Itu satu menjadi. Kau buat contoh, aku syukur je lah apa yang aku ada. Okey jap ni, ada je rezeki aku. Tu dapat kereta. Tak apalah, laptop ku rosak. Tak apalah, ada je lah tu rezeki Allah bagi. Kena bagi laptop. Handphone ku ni ini je yang ada. Tu kena bagi handphone. Kita tak tahu rezeki Allah. Lepas tu, cukup ke tiket flight ku ni. Tu tiba-tiba diberi kecukupan. Macam contoh tiba-tiba orang tanya, Assalamualaikum, Abang Arin, cukup juga duit pergi balik Sabah? Padahal aku tak tanya siapa-siapa pun. Assalamualaikum Hidayah yang baru masuk. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kamalul yakin ni adalah satu benda bukan sekadar berulang-ulang. Kau yakin, kau ada ilmu, kau buat, kau faham, kau dapat rasa dan kau tahu. Bukan itu je. Benda tu menjadi lagi tu, balik-balik menjadi. Liana Hamdani, abang tengah tentang pasal yang abang tanya tadi. Yang kuliah Ainul Yakin tadi. Ni abang tengah betang. Hai Liana. Liana ni member abang dekat Kuim. Budak dekan. Budak pandai. Bukan sekadar kau sudah yakin dan berulang-ulang kau buat, tapi di sini yang abang mau tunjukkan dengan kamu semua, malah dia dapat lagi bawa orang, kau buat ini, kau ikut ini dan sebagainya, berulang-ulang orang tu berjaya. Itulah kamalul yakin. Macam contoh dalam hidup abang kan, alhamdulillah 28 tahun ni, macam abang ajak orang untuk bersangka baik dan sebagainya. Ada juga adik-adik abang macam contoh yang di dalam ni abang sebut dulu Contoh abang sebut adik-adik usra abang di sini macam Herman, Ridu, Amin, Sad, Azira, yang abang rapat memang abang jumpa depan mata dan sebagainya. Tu yang abang sebut tadi tu.
Contoh Herman, Man, ingat lagi Man cerita kita Man yang pasal adalah ceritamu yang pasal tiba-tiba kau bagi respon dengan abang, betul lah kan bang apa yang abang cakap. Itu tandanya kita sudah ajak orang untuk buat apa yang kita buat dan dia berjaya dan kita pun berjaya. Di situlah titik kepada kamalul yakin, iaitu kesempurnaan dalam keyakinan kau. Bestnya. Okay? Dan juga contoh kamalul yakin ni macam itulah. Bila kamalul yakin ni adalah macam kau sudah master dengan benda tu. Contoh riduk, abang bagi kau siaplah riduk sebab kau ada sekarang kan. Ataupun Amin lah, geng-geng pandai masak. Sofiana lah, geng-geng masak ni, geng-geng AJK makanan. Orang yang sudah master ataupun kawan abang Rafiz lah, dia boleh tengok dari jauh je. Ni kurang garam ni, cuba kau tambah sikit garam. Cuba kau tengok sudu tu separuh, buang. Ataupun orang yang pandai masak ni, main campak je, jadi je rasa dia. Padahal dulu kita berlatih memasak, ukur begini, kasih masuk ukur begitu. Okey, sama rasa dia. Lepas tu ada buku lagi. Okey, ni ukuran. Tapi bila kita sudah master benda tu, balik-balik buat berjaya. Balik-balik buat berjaya. Lama-lama main agak syak. Macam tu lah. Betul lah kata si Fikri tadi. Macam masak juga. Kena redo Fikri. Alhamdulillah. Jadi, seronok juga kan? Alhamdulillah. Jadi, boleh senaraikan 4 perkara ataupun 4 perkara dalam kamu membina keyakinan diri. Dimulakan dengan santai-santai kita akan ada ilmu 30 minit sudah kita dengar je. Jadi sekarang ni kita macam relax sekejap. Bismillah. Jadi, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, yang ada 21 orang ni, abang ulang semula. Kita refresh balik. Contoh, ilmu yakin, ainul yakin, lepas tu hakul yakin, lepas tu kamalul yakin. Jadi, kita akan, keempat-empat tu yang akan membina kamu untuk, keyakinan diri. Dan keyakinan diri ni akan semakin bulat kalau kamu punya, sumber kamu, sumber kamu mendapatkan kekuatan tu cantik. Kalau kamu perasan, setiap tajuk yang abang tiga tajuk sudah ni rasanya. 3 tajuk ni, benda ni berkait-kait. Dan sekarang ni, tajuk ni adalah tajuk proses untuk diri kita dulu. Nanti kita cerita pasal orang-orang dulu. Pasal kawan kita ke, masalah member ke, orang di luar sana ke, masyarakat sekarang, masyarakat TikTok dan sebagainya. Tu nanti dulu, nanti. Kita akan pergi kepada diri sendiri dulu. Okay? Kita kena yakinkan diri dulu. Comel Semboy, Assalamualaikum. Terima kasih Azira. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dengan bukan qamalul, kamalul. Kamal. K. Kaf, bukan ko. Wah. Ada sudah tadi si Razi kongsikan dia punya Arab dia. Thank you Razi. Abang pun tak sangka rezeki abang hari ini dicatatkan bahasa Arabnya di situ. Ataupun Jawi. Baiklah. So, abang buka kepada sesi soal jawab. Ya, betul Azira. Kamalul. Sebab abang mula-mula fikir Komalul. Macam lain pula maksud dia kan. Siapa sini bahasa Arab? Komalul apa maksud dia? Jadi kita... abang beri peluang kepada 21 orang ni untuk bertanyakan soalan. Assalamualaikum Yusniza. Manakah Yusniza sudah masuk kan? Abang raikan kepada semua adik-adik yang baru saja menyertai abang dalam live kali ni. Ni abang sempena PKP lah sebenarnya. Yus, kau masih lagi di dalam kata Yus? Assalamualaikum Yus. Tujuan abang untuk berkongsi lah. Cara santai. Dan ini kira macam abang boleh bawa sudah diri abang untuk berada dalam live. Macam tenang-tenang sudah dan sebagainya. So, sementara kita menunggu soalan. Ada soalan? Oh, tiada soalan. Abang, itulah kamu catat je lah soalan-soalan kamu. Untuk berkaitan tentang diri. Kah kamu yakin sudah dengan semua ni? Sebab abang lebih kepada soalan-soalan yang benda-benda simple, benda-benda yang kamu boleh bawa. Assalamualaikum Nick Aziz Afiq. Ini pun antara member abang yang abang
tu Nik Aziz Afiq tu kawan abang berada masa abang di Kelantan dulu. Satu college kami. Dan tadi yang semua orang-orang yang bising tadi, Fuad, Ayub, Rafiz dengan Nik ni ada antara geng abang di Kelantan, semua pandai bercakap ni. Kami ada 9 orang. Siapa yang tahu cerita ni, tahulah kami ada 9 orang. 9 orang tak silap abang. 8 orang semua pandai-pandai. Abang tak malu pun. Abang orang yang ke-9. Betul. Tadi juga kalau siapa yang mengikuti perkembangan live ni, live semalam ada cerita pasal introvert kan. Pasal introvert ni abang terkejut jugalah. Kepada siapa yang mau tahu introvert tu apa, nanti PM abang. PM abang, abang akan bagi tahu link ataupun perkongsian daripada IG Aiman Psikologi, iaitu dia huraikan introvert ni dalam keadaan yang betul-betul sangat baik, dengan perkataan yang baik-baik, dengan sangkaan yang baik-baik. Ya, ada. Semalam Fikri, semalam. Kalau kau ada tengok, ikuti perkembangan siaran ulangan semalam, ada tu kami cerita pasal introvert. Terima kasih kepada 25 orang yang join pada malam ni. Baru je mau tanya apa? Coloh. Introvert ni adalah, ringkaskan je lah introvert. Introvert adalah seorang individu yang lebih selesa bersendirian. Dia ada masa-masa beramai-ramai, tapi dia lebih suka bersendirian. Dan dia bukan antisocial, tapi itu memang dia. Adalah. Nanti abang share. Fikri, nanti kau DM abang. Abang bukannya mengingat juga ni, tapi abang ulang-ulang juga tengok ulang-ulang tengok ni live. Sebab abang mau perbaiki cara abang bercakap. Tiada soalan Jap soal-soal. Saya perlu belajar bercakap dengan abang. Nick, setuju tak untuk Enta jadi guest yang seterusnya? Cakap lu setuju. Kalau setuju, Ana jemput untuk hari-hari akan datang. Satu lagi abang nak kongsikan abang ni kan abang. Tapi bila abang tengok video-video abang, nada suara abang kan macam bukan abang. Itu apa yang abang fikirlah. Sebab abang di rumah ni dan abang paling adik. So abang ni kalau adik, nada suara adik tu lain kan. Malu anak introvert. Yes, sangat. Nik Aziz sangat introvert orangnya. Okay, sekarang sudah 40 minit 7 saat. Ada soalan? Sebab macam mana nak cakap dalam kita perubahan diri lah. Dalam kita berubah diri, banyak benda kita kena sempurnakan dulu di dalam itu. Maksudnya yakin pada Allah dan sebagainya. Okay, suara Anwar Zain. Pencarianku. Okay, banyak benda kita kena perbetulkan. Dan antara salah satunya, bila kita yakin macam dalam perubahan diri terutamanya, hijrah lah kan. Abang ada kongsikan benda-benda 11 perkara yang masa live yang ke-7 untuk fasa yang pertama tu kan. Abang dah ceritakan 11 perkara. Dalam kita mau menyempurnakan kita punya kehidupan di luar, kita kena sempurnakan dulu yang di dalam. Okay? So, ni respon, dia kata ilmu, belajar bagaimana nak kuasai. Ain, lihat bagaimana dilakukan. Hak turun padang, cuba lakukan. Kamal, sudah dapat penguasaan sempurna sampai boleh lahirkan orang lain yang melihat, iaitu Ain cara kita. Terima kasih. Bang, ustazah saya pernah berpesan. Ustazah saya cakap, biar bercakap dengan penuh ilmu. Jangan bercakap dengan penuh nafsu. Apa maksud dia, bang? Baiklah. Definisi ilmu daripada Ustaz Adam Badrul Hisham, iaitu antara ustaz favourite abang di KUIM, College University Islam Melaka. Dia cakap, definisi ilmu sebenarnya adalah bila kau belajar satu ilmu, contoh macam sekarang kan, kalau kamu rasa ilmu yang kamu dapat hari ini, lepas tu lepas abang live ni kan, kamu terfikir-fikir, kamu catat balik dan sebagainya, ilmu yang kamu dapat itu dapat meletakkan kamu di sisi Allah, dan ilmu yang kamu dapat tu mendapat redha Allah. Itulah dimaksudkan bercakap dengan penuh ilmu. Sebab jangan bercakap dengan penuh nafsu ni adalah, nafsu ni kan kecenderungan dia adalah macam, kalau nafsu pula, kita jangan salah tafsir yang macam, oi tingkatkan nafsumu. Oi, tingkatkan nafsu. Kena belajar Izzati. Tingkatkan nafsu yang dimaksudkan dalam terms macam pengajian Islam ni, tingkatkan nafsu ni ada tingkatan-tingkatan. Kita ni berada di tingkatan nafsu
lawamah. Lawamah ni nafsu-nafsu orang-orang biasa-biasa aja. Ada satu nafsu orang Nabi yang paling atas, kan ditingkatkan kan nafsu tu kan. Nafsu paling atas tu adalah nafsu kamilah kah? Nafsu para sahabat, para Nabi. Kita tak boleh sampai situ. Tapi kita boleh sampai satu nafsu ni. Cuba kau cek Zati untuk kau punya ulang kaji. Kita ada satu nafsu perlu kita sampai, iaitu nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni adalah satu nafsu yang mana boleh abang ringkaskan, nafsu itu adalah macam dia sangat takut buat dosa, dia sangat bukan dia sangat takut dengan buat dosa. Dia tak terfikir sudah pasal dosa. Dia hanya fikir pasal kebaikan, buat baik. Macam itulah. Itu ringkasan abang untuk nafsu mutmainnah. Okey. Jadi kalau nafsu kita tidak berada di dalam, kalau macam dia sini kan bercakap dengan penuh nafsu, abang yakin ustazah ni maksudkan adalah nafsu amarah tu, nafsu yang dibawa-bawa, ataupun nafsu lawamah ni nafsu yang biasa-biasa. Sebab kadang kalau kita bercerita penuh nafsu, kadang ada orang dia dapat ilmu, dia suka sebarkan dalam keadaan berlagak. Penuh nafsu ni situlah riak, situlah situlah bangga dan sebagainya, padahal dia sekadar mau tunjukkan yang dia ni pandai. Macam itulah. Dan perbezaan abang bagi perumpamaan je lah untuk Zati. Antara beza Izati antara dua benda berbeza, antara bercakap penuh ilmu dengan bercakap penuh nafsu. Ciri-ciri bagi abang sendiri sepanjang 28 tahun ni, ciri-ciri untuk orang yang bercakap penuh nafsu, dia akan bagi rasa orang yang mendengar tu tidak pandai. Dia ajak pandai, orang yang bercakap penuh nafsu. Tapi kalau orang yang bercakap penuh ilmu, dia berjaya buat kita rasa berilmu dan dia pun rasa berilmu. Dua-dua. Maksudnya, senang cerita, kita terus rasa macam, iya kan, betul lah apa yang abang cakap. Macam yang dia tidak merendahkan, yang penuh nafsu ni, kau kena jaga solat, ni nak tudung tak labu lagi ni, memang neraka lah kau ni. Iya kau, aku ahli neraka. Iya, aku ahli neraka. Kasih down lagi kau, tidak. Kan, berbalik kepada definisi ilmu tadi, ilmu yang boleh katakan ilmu yakin ni adalah ilmu yang berjaya meletakkan siapa kau di sisi Allah. Macam tu. Mungkin ustazah tu maksudkan nafsu kegairahan bercakap sampai tiada isi, tiada ilmu, asyik nak menang. Betul. Tu Ana dah kongsi tadi kan, dia rasa nak menang, rasa dia je betul. Dia tak nak. Kalau orang yang berilmu ni, dia akan raikan. Macam memberikan pendapat, berlapang dada dan sebagainya. Okey. Wah, terima kasih Izzati atas soalan tu. Nice. Abang suka. Ni Ana nak ajak untuk buat live. Ni Ana buat benda ni, yang 23 orang yang tengah tonton ni adalah adik-adik Ana yang Ana kenal sepanjang di Sabah Ana berprogram. Diorang berpasing-pasing, Diorang ni macam Ana buat satu macam link, marilah join live kepada adik-adik yang pernah kenal Ana. Jadi senang kalau orang yang kenal kita masuk dalam live ni, dia tahu pembawaan kita macam mana. Dan Ana pun dah buat live ni, ini hari yang ke-7, 8, 9. Ini hari yang ke-9. Tujuan Ana buat live, Ana nak macam satu tahap, Ana nak macam Ana punya followers tahu pembawaan Ana ni macam mana. Alhamdulillah, moga okey, kasih Izzati kasih diterima. Semoga masuk syurga tanpa hisap. Amin. Itulah Abang Farhana, pasing-pasing pun boleh. Hai Abang Nick, pasing-pasing. Padahal dorang ni Farhana, dorang ni semua orang Semenanjung, kesian. Okey, abang buka lagi soalan. Arsyad, chat kau tunggu, jangan keluar. Abang okey, kepada semua 24 orang ni, chat jangan dulu kau keluar. Jangan keluar dulu Abang nak sambil korang nak bagi soalan. Ni abang nak nyanyi lagu satu rangkap sikit. Alah, lambat pula muzik. Mana lirik aku buat Oh. Soalan. Macam lagu Percayalah. Suasana. Kejap chat, rakam ni chat. Lepas tu viral. Arsyad ni dia penyanyi nasyid. Abang dah hafal yang depan-depan, abang hafal chorus je. Kesian. Azira, abang sudah tunaikan tapi nanti akan datang kita cerita pasal Sayyidatina Aisyah. Okey, kejap chat. Abang tahu chorus je.
47 minit 34 saat. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga hujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sedih, abang sedih kan rangkap yang kau pernah lari. Sedihnya abang terus touching rasa. Abang sangat, kejap abang kasih semua sekejap. Abang sangat sedih part yang dengan baginda kau pernah main lari-lari. Ya Allah, bestnya Aisyah, dia pernah main lari-lari dengan Nabi. Bestnya. Okey, lagi satu. Ada satu cerita Nabi Muhammad dengan Aisyah, betapa kasih sayang suami isteri kan. Kan Aisyah kan budak-budak kan. Of course dia sifat adik lah, sifat anak-anak kan, kahwin dengan orang yang lebih matang kan. Ada satu kali tu Aisyah, ini kalau abang tak silap, kalau abang salah betul kan, ada pernah dengar ceramah, iaitu Nabi, dia pergi ambil gelas Aisyah, lepas tu dia cari, dia buat macam ni. Dia cari mana bibir Aisyah, bila dia nampak, oh ni bibir Aisyah, baru dia minum. Aku minum. Itu satu cerita. Cerita kedua pula, Nabi Muhammad lambat balik ke rumah. Kenapa mereng suara ni? Nabi Muhammad lambat pulang ke rumah, jadi dia nak macam dia dekat pintu dia buka. Macam tu kan. Dia nak buka. Lepas dia nak buka, tak apalah. Rasanya dia tidur. Dia tak nak mengganggu Aisyah yang tengah tidur di dalam, jadi dia tidur. Dia tidur di luar. Comel tak Nabi? Najmi ni adalah adik usra abang di MRSM Tumpat. Amboi, korang memang nak dengar abang menyanyi je ke? Tak ada soalan Pasing-pasing. Abang tengok atas. Alhamdulillah. Suasana. Jadi Alhamdulillah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang minit yang ke-49. Abang hai dulu dengan semua orang. Sebelum tu, kalau ada soalan, bagi tahu soalan Bagi tahu soalan. Herman, Ridu, Amin, Sofiana, Satriani. Chat, abang dah nyanyi tadi Ayub, Amir, Hidayah, Azira, Adina, Sabri, Liana Hamdani. Liana, kau tengok live ni sampai habis kan? Kalau ulang semula lah. Ulang, nanti abang save. Lepas tu kau tengok siaran ulangan. Lepas tu Liana, please komen abang punya penyampaian ni. Cik. Lepas tu Akila. Okey, Nur Akila Farhana, akhirnya ini adalah adik usra kepada Kak Lina. Walid dan Umi. Najmi, Fikri, Setia, Ain, harapnya jawapan yang abang bagi tadi by DM tu dapat terjawab Dan juga Izati, Zahid Sorfina, Eli, Datuk Lajah, Datuk muncul sikit, Datuk Nik Aziz, Huda. Lepas tu Syaiful Izwan. Fuad setia menonton. Aida dan juga Ahmad Muazzim. Okey, kita ada berbaki 10 minit lagi. Jadi ada soalan. Nabi kalau tidur luar comel. Saya kalau tidur luar, tu maksudnya lambat pulang rumah. Lain kurang baik. Menengok lain. Setakat ni mantap. Alhamdulillah. Akhi. Baiklah. Ada yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulannya dalam kita meraih redha Allah ni, perkara paling penting dalam hidup kita ni adalah kalau abang akan sentiasa ulang-ulang benda yang abang tahu. Contoh macam kita sebagai hamba Allah, kerja pertama kita adalah kita kena fikir apa tujuan hidup kita, what purpose of your life, apa value hidup aku, apa prinsip hidup kau. Kena cari. Macam abang jugalah, abang dulu pun abang tengah mencari. Kalau orang tanya macam cikgu, apa matlamat hidup kau Azrin? So abang macam blank. Tapi rupa-rupanya kita dapat jumpa matlamat hidup kita bila kita dekat sangat dengan Allah. Senang je. Lepas tu dengan ujian dan sebagainya, mungkin boleh jadi, kenapa? Ini abang terus macam tinggalkan persoalan macam-macam lah. Mungkin boleh jadi disebabkan kita susah mau cari diri kita, disebabkan
segala ujian yang kita dapat dengan Allah, mungkin ada cacat celanya dalam kita menerima ujian Allah. Itu yang kita nak jumpa-jumpa diri tu. Kan pernah dengarkan kalam Arab ke hadis yang kalau dengan mengenali diri maka kita akan kenal Tuhan. Ini abang banyakkan persoalan lah abang tinggal sebab dalam 8 minit lagi kan. Iaitu boleh jadi dalam kita pencarian kita mencari diri kita ni, matlamat hidup dan sebagainya, mungkin ada benda yang kita tersalah langkah. Sebabkan apa? Ketiadaan ilmu. Contoh iaitu apakah cara terbaik dalam kita menerima ujian Allah? Adakah kita menganggap ujian tu adalah ujian atau nikmat tu, adakah nikmat dengan ujian ni dua yang berbeza? Itu yang macam abang akan bagi persoalan macam-macam lagi dengan kamu untuk live yang terusnya. Live esok kita akan bersiaran lagi. Abang mungkin, kamu setuju ke 9.30 ataupun jam 10? Abang sengaja jam 10 hari ni sebab kan kita rata-rata daripada macam baca Yasin lah dengan family. Hari Khamis ni kan selalu beramai-ramai kan. Jadi abang macam jam 10 lah. So abang tinggalkan persoalan itu dan mungkin adab kita dalam menerima ujian. Macam itulah. So besok kita akan ada kongsikan jugalah macam mana kaedah terbaik dalam kita menerima ujian Allah, musibah Allah. Macam sekarang COVID-19 kan. Abang pun tengok juga perkembangan macam sekarang. Kalau semalam 80 orang dilaporkan positif kes baru. Lepas tu hari ni naik lagi 100. Allahu Akbar. Tak kuat lain kamu. Abang clear je. Sekarang nada yang abang pakai ni adalah nada adik-adik sebab abang di rumah keluarga kan. Nada adik-adik sebab abang perasan nada suara abang lain. Selalunya abang akan yang pada hari ini abang akan kongsikan kepada anda semua, tapi suara abang macam ada sedikit tekan. So ada 23 orang. Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Untuk perkongsian hari ini, keyakinan bermula dari diri sendiri atas izin Allah. Macam tu, mesti make sense tu. Min, lain abang kuat ke? Okey juga tempatmu? Kena ready untuk besok. Itu je lah. Yang penting, alhamdulillah dalam masa tadi, abang bersyukur sangat. Abang dapat terangkan dengan kamu semua 4 perkara itu. Abang sangat seronok. Dan seronok bila kita macam dapat bagi ilmu tu, orang pun dapat tangkap, yang kamu mendengar dapat tangkap. Macam tu. Oh, ada soalan cukup mas. Bagaimana nak kekalkan keyakinan diri dan nak hilangkan rasa nervous? Kadang bukan sebab tak mampu tapi malu. Itulah dik, ilmu. Kalau pengalaman, ini cerita based on pengalaman abang. Untuk korang, untuk pengetahuan kamu semua, untuk abang buat live ni pun umpama macam abang pergi live atas pentas pun kurang okey, maybe sebab kadang takut. Dan juga sabri. Kalau pengalaman abang lebih kepada kecenderungan abang dulu. Macam sekarang lah, kecenderungan abang untuk abang beranikan diri. Satu juga untuk sabri lah kan, untuk kau bukan pasal hilangkan nervous tu, bukan. Nervous ni memang sentiasa ada. Gemuruh tu sentiasa ada. Cuma membezakan kita. Semua orang ada nervous. Macam abang pun tadi line tak berapa okey. Jadi abang macam tak dapat aku buat on time jam 10. Tapi abang biarkan je. Allah izinkan jam 10:04 tadi. Abang sampai keluar rumah, abang ambil nafas, abang cuba ingat apa ilmu aku mau bagi. Dia ada nervous. Itu yang kadang untuk tips sabri lah kan. Dan juga semua orang, kalau boleh dalam kamu memulakan apa yang kamu buat, banyakkan baca doa. Kadang-kadang macam abang tadi, abang tekan live ni pun, ini tips kamu semua, tips untuk kamu semua, iaitu setiap benda yang kamu post di media sosial, setiap benda apa je yang kamu buat, contoh macam menulis ke, amalkan satu doa. Ada satu doa. Nanti minta dengan abang ataupun Azira, tolong cari Azira lepas kau post, repost ke. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi'in syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Iaitu doa untuk mempermudahkan urusan kalau tak silap abang. Doa tu. Kalau kamu tahu status WhatsApp abang tu, setiap kali abang mau tekan enter je, mesti abang kan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sudah jadi habit. Maksudnya kita minta
Kita minta, ya Allah, aku gemuruh, ya Allah, pinjamkanlah sedikit kekuatanmu, macam tu, pinjamkanlah kami kekuatanmu untuk kami lancar untuk berkata-kata. Dan juga untuk kita yakin berada di depan bercakap ni kan sebenarnya adalah kita sangat hadam dengan tajuk yang kita mau bawa. Jadi bila orang bagi soalan, kita pun macam kita tahu. Macam itulah. Terima kasih love. Kenapa nak berhenti love tu? Sakit tangan. Nice. Di hujung-hujung. Doa ni, doa betul lah. Amin. Doa yang abang bacakan tadi tu adalah doa di dalam Al-Masurat. Tiada Al-Masurat sini. Ada dalam bilik abang. Bilik abang di Kuim. So abang kongsikan satu doa lah hari ni. Doa untuk sentiasa permudahkan urusan kamu. Kamu baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang abang ingat daripada abang Zaim, dia cakap baca ayat tu dengan sekali nafas. Jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Tak, sekali nafas. Abang nampak tu siapa yang love? Sofiana, abang nampak. Sofiana. Siapa lagi? Pelan-pelan bakal kamu tekan love tu. Aliana. Siapa lagi? Terima kasih kepada yang menonton. Ada 2 minit lagi berbaki. Agak-agak santai juga kita hari ini kan. Sebab abang cuba untuk pulun. Habis itu. Bagi faham. Berhabis. Jadi, keyakinan bermula dari diri sendiri. Iaitu letaklah kebergantungan kepada Allah. Allah akan sentiasa permudahkan urusan kita semua. Betul. Tak salah kau salah kah, betul kah? Dengan salah tu kamu akan semakin tahu di mana mau perbetulkan. Kalif, Assalamualaikum Kalif, baru masuk. Mesti ada kekangan tadi kan. Jadi sekarang baru masuk. Tak apa, abang ada juga siaran ulangan kan. Jadi boleh tengok nanti. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita ada dalam berbaki 40 saat lagi. Jadi macam biasalah, dalam kita meniti kehidupan menjadi seorang Muslim yang mukmin, yang bertakwa, kita kena jadi orang yang tenang. Macam mana jadi orang yang tenang? Nanti kita akan kongsikan macam mana kita mau menerima ujian tu. Apakah adab dalam menerima ujian? Okay? So ingatlah, orang tenang selalu menang. Orang beriman jiwanya aman. So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.